Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adik, Muhammad Anas Malik, kita sambung. Boleh? Penutup peperangan Badar. Okey. Perang pun selesai. 70 orang di kalangan musyrikin mati. 70 orang ditawan. Di sebelah Islam, hanya 14 orang sahaja yang syahid. Iaitu 8 di kalangan Ansar, penduduk asal Madinah, dan 6 di kalangan Muhajirin yang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Nabi arahkan supaya mayat-mayat musyrikin ini dihimpunkan dalam satu lubang yang besar, ditanam di situ. Kemudian Nabi berdiri di tepi kawasan tempat ditanam mayat-mayat musyrikin Mekah. Nabi pun bercakap, "Ya qaliba Badrin, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Nabi kata, "Wahai orang yang ditanam di sini, apakah kalian mendapati janji Allah itu benar? Laqad wajadtuma wa'adani rabbi haqqan." Sesungguhnya aku telah mendapati apa yang telah dijanjikan Allah itu benar. Allah sebut dalam Quran setelah berakhirnya perang Badar dengan kemenangan besar umat Islam. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Okey, berita tentang kemenangan umat Islam ni adik tersebar di seluruh semenanjung tanah Arab. Orang Arab bukan di Mekah sahaja. Orang Arab bukan di Madinah sahaja. Orang Arab ada di Syam, orang Arab ada di Yaman, di Palestin, di Iraq, di Mesir, di Bahrain. Semua ada orang Arab. Ada orang Arab yang paling mulia siapa? Daripada keturunan Nabi lah, orang Quraisy. Inilah orang Arab yang paling mulia. Nabi juga mengutuskan Abdullah ibn Rawahah untuk bawa balik berita ni bagi tahu dekat penduduk Madinah. Berita umat Islam menang ni. Gerun penduduk Madinah ketika itu orang yang Islam, yang belum Islam masuk Islam. Subhanallah. Ini antara hikmah kemenangan umat Islam dalam perang Badar. Suasana di Madinah ketika itu suasana gembira, suasana kegemahan. Adapun di kota Mekah suasana pilu, sedih, marah, dendam, kecewa menyelubungi penduduk Mekah. Keseluruhannya penduduk Mekah jadi murung ketika itu sehingga Abu Sufyan bernazar tidak akan membasahkan kepala sehinggalah Muhammad dibunuh, kata Abu Sufyan. 70 tawanan perang, adik. 70 tawanan perang yang tadi tu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. 70 tawanan perang yang Nabi bawa balik, Nabi ada beberapa pilihan untuk dilakukan kepada mereka. Yang pertama, adik, tawanan perang tu dalam kitab Taurat dan Injil pun ada bagi tahu boleh dibunuh. Yang kedua, boleh dijadikan hamba abdi. Yang ketiga, boleh dijadikan tebusan dengan duit. Jadi, agak-agak Nabi pilih yang mana? Jom kita dengar lagi. Maka Nabi pun berbincang. Ni sifat Rasulullah. Bukan menggunakan kuasa veto tapi berbincang di kalangan para sahabat. Hebat Rasulullah kan? Dan membuat keputusan bahawa tawanan tersebut ditebus dengan duit. Kalau tak ada duit, tawanan tentera Mekah mesti mengajar para pelajar di Madinah 10 orang sampai boleh menulis dan membaca. Ini cara macam mana Rasulullah membangunkan pendidikan di Madinah. Subhanallah, hebat Rasulullah. Lagi kita sambung lagi. Ada satu orang tawanan ni, kisah ni, Abu Aziz nama dia. Abu Aziz ibn Umair. Agak-agak siapa dia ni? Adik? Abu Aziz ibn Umair. Abang kepada Mus'ab ibn Umair. Semua dah pernah dengar kan kisah Mus'ab ibn Umair sebelum ni. Yang asalnya kaya tapi bila masuk Islam jadi orang yang paling miskin. Okey. Pemuda Mus'ab ibn Umair ni ketika itu abang dia sedang diikat oleh Ansar, sahabat Ansar. Dia pun kata, ikat kuat sikit ni. Ikat kuat sikit ni anak orang kaya ni. Mana tahu ibu dia boleh jamin dia nanti, boleh tebus dia nanti dengan duit. Lalu abang dia kata apa? Bila dia tengok Mus'ab cakap macam tu dekat abang dia, "Wahai Mus'ab, aku ni abang hang. Hang tak ingat ke? Kenapa hang buat aku macam ni, wahai Mus'ab?" Apa jawab Mus'ab? Kita dengar sama-sama. "Innahu akhi min dunik." Sesungguhnya saudara aku tu yang duk ikat hang tu. Hang bukan saudara aku. Saudara aku adalah saudara se-Islam aku yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Hebatnya iman para sahabat. Persaudaraan agama dalam Islam lebih kuat berbanding persaudaraan kandung yang bukan Islam. Kemudian Nabi pesan pada semua sahabat sambil menunjukkan kepada semua tawanan-tawanan perang, jaga hak mereka dengan elok. Nabi pesan. Ni contoh yang Nabi bagi tahu dekat kita semua. Subhanallah, hebat Rasulullah. Kalau di kalangan kita, puji akhlak kita itu biasa. Tapi kalau di kalangan musuh, puji akhlak kita itu luar biasa. Macam itulah yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musuh puji Nabi, macam mana tu? Jom ayah cerita kat adik. Benda ni dicerita sendiri oleh Abu Aziz yang kena ikat tadi. Abang Mus'ab tadi.
Aku dijaga oleh orang Ansar apabila tiba waktu makan. Aku diberi makanan yang baik oleh orang-orang Ansar. Dan aku sendiri melihat bagaimana mereka sendiri makan beberapa kurma sahaja. Pernah satu ketika, kata Abu Aziz, roti yang elok tadi, orang bagi, umat Islam bagi roti, terjatuh. Bila roti terjatuh, kata Abu Aziz, aku sangat pelik dan heran melihat keadaan itu. Umat Islam tadi yang jaga aku ambil roti tu bagi dekat aku. Aku bagi dekat mereka sebab aku kesian mana tengok mereka makan kurma. Tapi dia pun bagi balik dekat aku. Subhanallah. Dan aku yakin perbuatan yang berlaku pada diri aku ini datangnya daripada mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hebat Nabi kita. Nah, akhlak Nabi itu yang kita kena contoh, tuan-tuan. Adik kita ni, kita ya Allah rezekikan saya, anak saya, Anas bin Malik dan semua yang mendengar dan tengok video ni, akhlak, dapat contoh akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi ni akhlak Al-Quran, adik. Orang terpesona dengan akhlak Nabi. Ramai yang masuk Islam dengan akhlak Nabi. Jadi kita kena contohi, no? Sirah mengajar kita. Berapa ramai yang masuk Islam dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali, nak habis dah, Abu Sufyan tak dapat nak kawal mereka, tak dapat nak kawal marah dia. Dia keluar 200 tentera ni teknik yang tak elok lah. Tengok ni, pengecut punya Abu Sufyan. Dia keluar 200 tentera berkuda dan pergi sampai sempadan Madinah Al-Munawwarah berbincang dengan Yahudi apa mereka boleh buat. Agak-agak Abu Sufyan buat apa, adik? Tengok ni Abu Sufyan buat apa. Abu Sufyan menyerang beberapa orang Ansar dan mereka membunuh 2 orang Ansar. Apa jadi lepas tu? Bila mereka serang kampung orang Islam di pinggir kota Madinah, mereka bunuh pula. Nabi sangat marah. Nabi bukan senang marah. Kalau orang menyakiti tubuh badan baginda, Nabi tak marah. Tak mudah untuk baginda marah. Tapi kalau untuk agama, Nabi lah orang yang pertama. Adik, marah. Adik ni duk tengok Al-Quran sebelah tu. Okey, tak apa. Ala kulli hal, jalan dua-dua, Al-Quran dan juga sirah. Muak 2 kali dah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Nabi sendiri ajak beberapa puluh sahabat. Puluh aja, tak sampai 100. Yang datang ni 200. Nah, Nabi ajak beberapa puluh sahabat dengan kuda. Mengejar 200 tentera berkuda. Puluh kejar 100. Agak-agak 100 ni lari tak? Lari. Sebelum tu, satu kekuatan penunggang kuda bersamaan dengan 4 kekuatan pejalan kaki. Okay. Abu Sufyan bawa 200 orang. Tapi bila dia dengar Nabi sendiri yang kejar, melompat-lompat, lari lintang pukang dia. Mereka buang semua makanan-makanan yang mereka bawa. Buah tamar, gandum, sawit, buang, lari, selamatkan diri. Takutnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bagi takut? Allah lah yang campak perasaan takut tu. Nabi kejar dan Nabi pun tunggu beberapa hari. Hebat Rasulullah, tunggu lagi. Kemudian Nabi pun balik selepas Nabi dapat kenal pasti bahawa mereka pun dah balik. Alhamdulillah, selesai. Semoga sedikit sebanyak dapat gambaran, tuan-tuan, adik. Nah, insya-Allah nanti besar belajar lagi mudah faham. Kita akan sambung lagi lepas ni dengan perang Uhud. Tadi perang Badar. Perang Badar, ni perang Uhud pula insya-Allah. Assalamualaikum.